Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batul wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala al-imam al-hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah at-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ila qala haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'batu an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurata yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami ashkalal aini manhusal aqibi. Qala Syu'batu qultu li Simakin ma dhali'ul fami qala azimul fami. Qultu ma ashkalul aini qala tawilul shiqqil aini. Qultu ma manhusul aqibi qala qalilul lahmil aqibi. Rawahu Muslimun wa Ahmad bin Hanbal wa Tirmidzi. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan al-Imam Al-Hafiz At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Kita masih lagi dalam bab ma ja fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang telah datanglah ia bab pada menyatakan tentang rupa bentuk, rupa paras kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tengah hari ininya insya-Allah kita masuk hadis yang ke-9.
Kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddatsana mencerita akan kami Abu Musa oleh Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna. Qala berkata Abu Musa Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, mencerita akan kami oleh Muhammad bin Ja'far. Qala berkata Muhammad bin Ja'far, haddatsana mencerita akan kami oleh Syu'bah an Simak bin Harbin. Syu'bah meriwayatkan daripada Simak bin Harb. Qala berkata Simak bin Harb, sami'tu Jabir bin Samurah, telah mendengar olehku akan Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ni ialah anak saudara bagi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia anak saudara sebelah adik-beradik perempuan, iaitu mak dia nama Khalidah bintu Abi Waqqas. Khalidah bintu Abi Waqqas ni kakak atau adik perempuan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni satu orang sahabat Nabi SAW yang pernah sampai ke China. Pernah sampai ke Sin. Kalau tak silap kubur dia pun di China, kalau tak silap lah. Kalau tak silap, kalau salah tu minta perbetul. Kurang pasti sikit. Tapi hak cerak yakinnya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sampai ke China. Itu. Jadi anak saudara dia sebelah adik-beradik perempuan dia namanya Jabir bin Samurah. Yaqulu berkata Jabir bin Samurah pada mensifatkan tentang keindahan atau kecantikan rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dianya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dhali'al fami, mempunyai dhali'al fami. Dhali'al fami ni nantinya dia akan menyata apa makna dhali'al fami, iaitu azimul fami, mulut yang lebar. Mulut yang lebar, yang luas lah maksudnya, yang lebar, bukan mulut kecil itu dah. Mulut dia lebar. Mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami, ashkalal aini. Ashkalal aini ni ada beberapa penafsiran dia. Tu kalau dalam kitab ni dia kata ashkalal aini ay humratu fi bayadil aini, mana ada kemerah-merahan pada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berwarna putih. Ada urat-urat merah. Dah. Tapi yang dikehendaki di sini ialah tawilu syiqil ain, iaitu luas. Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mata yang luas, bercahaya pada warna putihnya. Itu bercahaya pada warna putihnya dan luas mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mata sepek lah, lagu tu dah. Bukan mata sepek gipi itu dah. Mata Nabi kita tu luas. Itu. Manhusal aqibi, dan manhus. Manhus ni maknanya sedikit daging. Qalilullah, sedikit daging pada aqib. Aqib ni ialah muakhirah al-qadam, mana yang terakhir daripada kaki kita. Tapak kaki kita yang hujung sekali apa? Yakni tumit. Itu artinya tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit daging. Ini nak melambangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang kuat bekerja. Tu bukan makan minum, tidur bangun berak cakung senyak duduk gitu ni dah. Nabi seorang yang kuat bekerja, sehingga disifatkan tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit daging. Itu. Qala Syu'bah, telah berkata oleh Syu'bah perawi hadis ni,
Qultu berkata, yakni bertanya olehku. Qultu ay sa'altu, aku tanya li Simakin kepada Simak bin Harb, ma dhali'ul fami, apakah maksudnya dhali' al fami? Ini orang panggil apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya kepada ahli zikir. Ahli zikir ni bukan maksudnya hak duduk ngatik healing-healing. Itu bukan. Ada fuak tarekat sesat lah ni. Nah, kita tarekat betul tak? Dia kata apa dua perancangan, tanyalah ustaz, tanyalah tok guru. Nah, bid'ah lah kata. Nah, Allah tak suruh tanya ustaz, tanya tok guru ni. Dia suruh tanya siapa? Dalam Quran kata fas'alu ahla zikri, tanya ahli zikir. Siapa ahli zikir? Kita lah. Nah, apa kita hok kuat zikir ni? La ilaha illallah. Siapa surah kayu tu butuh kalau zaman dulu lah. Zaman dulu ni kuat zikir ni, nak mengenyuk daripada duduk bangun lopak-lopak ni. Siapa butuh surah kayu tu? Kuatnya berzikir. Kita lah ahli zikir. Tuhan suruh tanya kita, bukan tanya Fak Ustaz ni. Fak Ustaz tak berapa nak berzikir mana. Pandai duk cakap ya. Sedap dia tu ni. Betul ke lagu tu? Tak betul tu. Nah, salah tu. Fas'alu ahla zikri, tanya olehmu akan ahli zikir. Situ bukan makna hodok ngatik hiling-hiling tapi bodoh, bukan. Kalau dia ngatik hiling-hiling tapi alim, tak apa. Nah, ahli zikir itu maknanya ahlal Quran. Itu maksudnya. Apa ahli Quran? Yani orang yang mahir dengan Quran. Nah, seumpama a'immah mujtahidin, para-para imam mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Sufyan Thauri, Imam Sufyan Ibn Uyainah. Tapi imam-imam seperti itu tak ada dah sekarang. Nah, kena tanya Imam Syafi'i macam mana. Nah, tanyalah orang yang mengaji dengan Imam Syafi'i pun tak ada dah. Orang yang mengaji dengan orang yang mengaji dengan Imam Syafi'i pun tak ada dah. Orang yang mengaji dengan orang yang mengaji dengan orang yang mengaji dengan Imam Syafi'i pun tak ada dah. Orang yang mengaji siapa? Itu artinya tanya orang alim. Bukan makna situ tanya orang hok kaki kuat amal ibadat semata-mata, bukan. Sebab itulah satu kisah hok Nabi cerita tu kan. Seorang yang membunuh manusia sebanyak 99 orang. Tiba-tibanya dia berasa nak taubat dengan Allah Ta'ala atas dosa-dosa dia. Silap kita tanya. Nah, kita tanya siapa? Kita tanya orang kuat amal ibadah. Nah, jumpa orang duduk masjid golek wasbah duduk ngiling-ngiling. Ini kata orang alim ni. Nah. Padahalnya bukan orang alim, orang abid, orang kaki kuat buat amal ibadat. Tanya. Dia kata tu ayah, hamba ni nak taubat ni. Nak taubat. Taubat dia kata. Tapi dosa hamba ni berat tu ayah weh. Dosa gapo? Dosa hamba ni, hamba bunuh orang sampai 99 orang. Nah. Adakah kalau hamba taubat Tuhan terima? Jadi abid tadi dia kata, berat dah dosamu ni. 99 orang dah membunuh. Tuhan tak terima dah taubatmu. Tak terima tak ayah dia? Tak terima lah. Baik aku bunuhmu. Cukup 100 selalu tengok. Tapi kalau kita jumpa orang alim kata, selagi mana nyawamu tak sampai di halqum, selagi mana matahari tak terbit di barat, selagi itulah pintu taubat untukmu dibuka oleh Allah Ta'ala. Nah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan mengerjakan dosa, buat zalim di atas diri-diri mereka, jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah. Karena rahmat Allah sangat luas. Nah, sangat luas. Yang dizahirkan di dunia ni hanya satu daripada 100. Innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'atar rahmah. Tuhan buat rahmat ni ada 100.
Nah, fa arsala ala kulli khalqihi rahmatan wahidah. Tuhan buat titik atas sekalian makhluk ni hanya satu rahmat. Tuhan sifat di sisi Tuhan 99 rahmat luah kau gapo. Maka dia pun taubatlah dengan Allah Taala. Itu nak cerita kata nak tanya ni tanya orang alim. Nah, jangan tanya orang jahil. Walaupun orang jahil itu kuat amat ibadat. Itu dah. Pas orang jahil jangan sombong. Waktu dia ni kuat amat ibadat, tengok orang alim kurang amat ibadat, dia rasa dia lebih pada orang alim. Jangan. Batu Imam Ghazali dia cerita dalam kitab Minhajul Abidin ada sekelompok orang kuat amat ibadat, abid dia panggil dah. Fuq abid ni dia berpakat kita minta doa pada Allah Taala rawi. Mudah-mudahan Allah Taala bagi pada kita boleh nampak syaitan iblis ni. Kenapa? Supaya bila kita dapat lihat syaitan, lihat iblis, kita kejung, kita bunuh selalu iblis itu. Selesai masalah. Nah, yang jadi jahat ni sebab ada syaitan iblis ni lah. Jadi kalau kita boleh tengok iblis duk mana, tu iblis, pakak pegang tu gak, bocor sepak kata tu. Moga dia abid dia tak ada mengaji. Nah, padahal syaitan iblis ni Tuhan pelewatkan saat ajar dia. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Laknat aku ke atas engkau hai iblis, hai syaitan, sampai hari kiamat. Sebab tu tak ada kubur iblis ni. Dicari kubur iblis duk mana. Tak ada kubur syaitan, kubur iblis. Start dia beranak tu kak, beranak hidup memanja-manja, tak mati-mati. Tu. Tu. Jadi dia duk doa. Set-set tu abid hak kuat amat ibadat, dia berdoa pada Allah. Ya Allah, tu arini anzur ila syaitan, berilah kami ni boleh nampak syaitan, supaya kami boleh bunuh syaitan iblis bila kami dapat lihat di manakah syaitan iblis tu berada. Lalu-lalu orang lain, tok guru lalu, tok guru pun lalu tengok dengar dia mau duk berdoa, ya Allah bagilah kami dapat lihat syaitan iblis, ya Allah, kami nak bunuh syaitan iblis. Tok guru kata tak betul tu doa mung tu. Jangan minta dengan Allah Taala nak lihat syaitan. Hak sepatutnya mu berdoa, ya Allah selamatkan kami daripada tipu daya syaitan. Soal lihat atau tak lihat syaitan ni bukan masalah utama. Hak syaitan boleh tengok pun banyak mana kita nak tipu. Mana syaitan manusia ni. Syaitan ke manusia pun minal jinnati wan nas, daripada fuak jin fuak manusia ada ke syaitan. Asal saja orang tu bersifat dengan syaitanah, dengan makna syaitanah ni dengan makna ba'udah, tiap-tiap yang membawa jauh kita dengan Allah Taala, syaitan. Maka tak kira walau dia manusia pun dia berperangai syaitan. Kita nak mari masjid awal-awal nak baca surah Kahfi, lepas tu nak mari dengar kuliah ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah, molek-molek dia panggil duduk kedai kopi, mana tu? Pergi masjid lu Jumaat ni. Masjid semua dia kata, mari duduk sini dulu tak utuh hati yang masjid tu kalau tak pergi pun. Ya juga tengok hak nampak tengok pun ramai mana kena tipu apatah lagi syaitan hak tak nampak tengok. Berani buat dia duk berdoa dengan Tuhan supaya Tuhan bagi nampak syaitan. Jadi tok guru tegur, orang lain tegur, tak kena tu doa lagu tu. Sepatutnya mu berdoa, ya Allah selamatkan kami daripada tipu daya syaitan. Sama ada syaitan tu boleh dilihat atau tak boleh dilihat, tak kira. Yang penting biar kami selamat daripada tipu daya syaitan. Hak tu hak betul. Dia kata tok guru pandai nasihat aja. Tak ada fikir macam kita fikir. Kita bukan main fikir ni. Kalau Tuhan bagi dapat lihat syaitan mana, kami akan likung syaitan tu, kami akan katok ya, bunuh terus. Selamat aman dunia ni. Tak ada dah pandai orang buat jahat. Sebab syaitan tak ada dah. Tengok orang jahil yang mikir
Tok guru kata tak apa ikutmu lah. Aku nasihat dah. Nah. Jadi foto ambil tu berdoa, ya Allah, arini anzur ila syaitan, berilah kami dapat lihat syaitan. Akhirnya Allah Taala beri dapat lihat sungguh syaitan. Duk doa fok ya ramai-ramai, tiba-tiba tu hai akad hijab, syaitan duduk depan dia. Syaitan duduk tengok. Fok kata, ni syaitan. Mari, cung pakat liku. Syaitan kejut. Mana nak liku aku ni? Boleh tengok dah kau. Tu. Mu ni syaitan punya. Kami lama dah nak bunuh mu ni. Syaitan kata sabar. Sebelum nak bunuh tu, izin ke saya cerita. Tengok. Izin ke saya cerita dulu. Lepas tu nak bunuh lah. Izin ke saya cerita. Kenapa tuan-tuan semua ni tetap beramal ibadat, tidak mengerjakan maksiat pada Allah? Tuan-tuan tahu tak? Bukan saya tidak goda, tidak hasut. Sejak tuan-tuan akhir balik sampai umur tuan-tuan 100 tahun, saya senantiasa hasut, goda tuan-tuan supaya buat maksiat. Tapi lepas umur 100 tahun, tuan-tuan tetap tidak mengerjakan maksiat. Maka saya rasa putus asa dah nak goda. Pandai syaitan. Kalau tidak kerana umur kalian lebih daripada 100 tahun, pasti aku akan goda kalian supaya berjaya derhaka pada Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana umur kalian semua lebih dari 100 tahun, orang zaman dulu umur 100 lebih lah ke, 300 200 tahun biasa je. Oleh kerana umur tua-tua lebih 100 tahun, maka saya putus asa dah daripada nak goda. Silalah tuan-tuan nak buat apa. Pandai syaitan. Jadi fok tu ambil tu paling sama-sama dia. Betul juga. Kita umur ni 100 setengah, ni 200, ni 300 tahun. Fok kita ni istiqamah buat amal ibadah, tak pernah buat maksiat. Syaitan pun mengaku dah dia kalah dengan kita. Jadi apa salahnya kalau kita minum arak sikit, tengok, zina sikit. Apa salahnya dia kata? Sebab syaitan mengaku dah dia tak mampu nak goda kita, nak hasut kita. Akhirnya fok-fok tu abid ahli ibadat tadi bertukar menjadi ahlul maksiyah. Syaitan kata yes. Bodoh ni yes dah. Tu tengok. Syaitan ni tak ada erti putus asa sebagaimana malaikat tidak ada erti penat lelah dalam taat kepada Allah. Syaitan pun tidak ada erti penat lelah di dalam menderhaka ke orang dengan Allah Ta'ala. Ada. Syaitan akan rehat sedikit apabila seorang itu kufur. Gitu. Wa qala syaitan lil insan ukfur. Kata syaitan kepada manusia, kufurlah oleh kamu. Jadi sebab tu manusia apabila dia buat maksiat tetapi dia masih lagi tidak kufur, erti tidak mentakdzibur rasul wa takdzibu bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurah, syaitan tak akan tinggal. Dia buat maksiat, dia berzina, dia minum arak, dia berjudi, tapi dia tidak mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tetap kata zina haram, minum arak haram, judi haram. Maka walaupun banyak mana dia buat maksiat, syaitan tak akan tinggal. Syaitan akan tetap bersama dia. Sehingga mana? Sehingga dia kufur. Kufur maknanya takdzibur rasul. Iman artinya tasdiqur rasul, membenarkan Nabi. Itu kan? Sehingga dia kata zina ni tidak duk haram, sunat aja. Minum arak dia tidak duk haram, sunat muakkad boleh jadi. Ketika tu baru syaitan kata selesai dah aku. Baru kafir dah ni. Falamma kafara, tatkala mana kafir sungguh manusia tu, akhirat esok syaitan kata inni bari'um mink. Aku tak kenal mu siapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Aku pun takut Tuhan. Tu syaitan. Tu. Jadi tanya kepada orang alim. Tu jangan kita berbijak-bijak, memandai-mandai. Bijak orang Kelantan panggil.
sebut bijak buh sabdu atas bo tu bukan bijak sungguh dak tu, bodoh sebenarnya, tapi bijak dia panggil. Nah, bijak dalam agama. Jangan ramai orang ni nak bijak dalam agama. Oh, banyak sungguhlah. Nah, banyak. Bijak paramah pula orang ikut. Oh, pelik kita. Pelik sungguh. Nah, berbelah-belah ribu. Ha? Orang tengok video dia tu belah-belah ribu. Orang hok follow dia 300,000 lebih. Tapi dia bijak, bukan bijak dalam agama. Tu banyak nak cerita sini habis Jumaat tak habis hadis kita baca ni. Baik. Qala Syu'batu, telah berkata oleh Syu'bah, qultu bertanya olehku li Simakin kepada guru dia iaitu Simak bin Harb. Ma dhali'ul fami? Apakah makna dhali'ul fami? Qala berkata Simak bin Harb, azimul fami, yakni besar. Yakni besar ni lebar mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebar. Mulut lebar ni comel lah, nah. Mulut kecil gitu tak comel. Cik mulut. Tak comel. Qultu, bertanya lagi olehku, katanya Syu'bah, ma ashkalul aini? Apakah makna ashkalul aini? Qala Simak, jawab oleh guru dia Simak, tawilu syiqqil ain. Panjang belahan mata. Artinya fathatul ain, luah. Mana tu sebab tu kata mata yang luas. Mata yang luas, bukan mata sipit itu tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu, bertanya olehku lagi, ma manhusul aqibi? Apakah makna manhusul aqib? Qala Simak, menjawab oleh Simak, qalilul lahmil aqibi, sedikit daging tumit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isyarat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang kuat bekerja. Nah, tu bukan duduk tidur dah tunggu wahyu turun lepas tu bangun mengajar tidur pula, tak gitu dah, kuat kerja. Baik, hadis ni rawahu Muslimun, meriwayat akan dia ini hadis oleh Imam Muslim dalam sahihnya, wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, dan di dalam Syama'il Muhammadiyah ni. Artinya di sini, nah, seorang rasul tu tidaklah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pasti mempunyai wajah yang cantik, nah, yang menarik perhatian manusia untuk mengikuti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis di dalam kitab Muwatta Imam Malik daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ma ba'atsallahu al-anbiya, tidak membangkitlah oleh Allah akan para nabi illa bi husnil wajhi was sauti, melainkan seorang nabi itu mesti mempunyai wajah yang tampan dan suara yang sedap. Itu sebab hak ni penting. Kalau muka apa tapak kaki, tak ada orang nak ikut. Suara slow, kecek pun dalam kelambu. Nah, macam mana nak seru manusia, ya ayyuhan nas. Maka suara para nabi, wajah para nabi cantik dan sedap, merdu. Nah, lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada bandingnya dengan para nabi yang lain. Itu. Kemudian hadis yang ke-10-nya, haddatsana Hannad bin Sari, mencerita, kata Imam Tirmizi, mencerita akan kami oleh Hannad bin Sari. Qala, berkata Hannad, haddatsana, mencerita akan kami Absar bin Qasim, oleh Absar bin Qasim, an Asy'atha, daripada Asy'as. Siapa Asy'as? Yakni Ibn Sawarin, anak laki-laki bagi Sawar. An Abi Ishaq, daripada Abi Ishaq. An Jabir bin Samurah, daripada Jabir bin Samurah lagi, orang yang sama, iaitu anak saudara bagi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Qala, berkata Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhyanin.
telah melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhyanin, pada malam idhyan. Malam idhyan ni maknanya malam penuh purnama. Malam penuh purnama, mana cahaya bulan tu cerah, cuaca sungguh. Bulat gote. Tu dah. Bulan purnama tu bulat gote. Pada malam tersebut kata Jabir bin Samurah, aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi, dan di atas tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hullatun hamra'u, Nabi berpakaian dengan pakaian yang berwarna kemerah-merahan. Hamra'u ni lebih kurang warna perang, warna tanah gitu, bukan merah betul tu dah. Warna keperang-perangan, warna macam warna tanah tu, itu hamra'. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari, maka jadi olehku akan ku melihat kepadanya Nabi dan kepada bulan. Jadi kata Jabir bin Samurah, aku tengok ke Nabi, aku tengok ke bulan, aku tengok ke Nabi, aku tengok ke bulan. Jadi lagu tu. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari, maka jadilah olehku aku lihat kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada bulan. Fala huwa, maka jadilah ia Nabi indi di sisi aku ahsanu minal qamari, terlebih cantik, terlebih indah, terlebih segak dan terlebih cerah daripada bulan. Jadi kata Jabir bin Samurah, satu malam penuh purnama aku tengok Nabi SAW pakai pakaian yang berwarna perang-perangan, keperang-perangan. Tiba-tibanya aku jadi tengok ke Nabi, tengok ke bulan, tengok ke Nabi, tengok ke bulan. Nabi lebih comel daripada bulan. Cahaya Nabi lebih cerah daripada cahaya bulan. Itu hadis ni rawahu Tabrani, meriwayat akan dia ini hadis oleh Imam Tabrani fil Mu'jamil Kabiri, dalam kitab Mu'jamil Kabir, Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihaini, dan Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu sendiri. Wa qala Tirmizi, dan telah berkata Imam Tirmizi, hadis ni hasanun sahihun, hadis ni hadis hasan sahih. Jadi pengajaran daripada hadis ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammul, memerhati dengan begitu cermat, dengan mengamat-amati. Dia panggil ta'ammul ni makna mengamat-amati, perhati dengan tilikan yang penuh fokus. Kepada siapa? Fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Li husnihi wa nurihi, kerana molek comelnya wajah Nabi dan cahayanya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nak dibandingkan dengan cahaya bulan purnama, wajah Nabi itu terlebih bercahaya daripada bulan purnama. Ini. Jadi cahaya Nabi itu bukan semata-mata cahaya maknawi, bukan semata-mata cahaya maknawi, cahaya dengan maknan, cahaya dengan makna petunjuk, hidayah, tidak. Bahkan cahaya Nabi boleh dikatakan cahaya hissi. Wajah Nabi itu bercahaya, boleh dikatakan wajah Nabi bercahaya hissi. Sebab apa? Sebab oleh Jabir bin Samurah, bulan dengan wajah Nabi itu terlebih cerah wajah Nabi lagi berbanding dengan bulan purnama. Itu bandingannya daripada Jabir bin Samurah. Itu. Maka orang yang jiwa dia tu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berharap-harap supaya Allah tidak mengharamkan dua biji matanya daripada melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni orang hak jauh dengan Nabi, tidak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kurang mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi walaupun terlebih dahulu wujud berbanding kita, tetapi Nabi kasih pada kita umat lebih daripada kita kasih kepada diri dia. Dalilnya mana? Dalilnya
Selagi kita mukmin muslim, akhirat esok pasti kita akan tengok di dalam timbang neraca mizan kebaikan kita ada satu pahala yang telah dihadiah oleh Nabi SAW sepanjang hidup Nabi, iaitu pahala ibadat udhiyah, ibadat korban. Ibadat korban untuk kita umat ni sunat, betul tak? Tapi untuk Nabi SAW wajib. Dan Nabi SAW menghadiahkan pahala ibadat korban Nabi untuk sekalian umatnya yang mukmin muslim. Tu belum kita wujud tu ada dah saham pahala kita. Siapa bagi? Allah Ta'ala bagi kerana dihadiahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita tu pernah rindu kepada kita sehingga mengalir air mata. Sahabat Nabi tanya, tu kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menangis. Jawab Nabinya, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Itu aku rindu kepada saudara-saudaraku. Awalaisa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah. Sahabat kata, bukankah kami ni saudara-saudara kamu? Nabi kata, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Lepas tu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Malam yarani walakin yu'minu bi. Mereka yang tidak pernah melihat aku tapi membenarkan aku, beriman dengan aku, tasdik dengan aku. Nabi itu pernah rindu pada kita sehingga mengalir air mata. Bahkan dalam riwayat lain Nabi kata, aku kenal namanya, nama ibu bapanya, nama datuk neneknya. Itu kita ni nama Nabi SAW dia kenal, nama ayah tu kadang-kadang amat dah tak tahu. Muhammad bin Gapo senyap. Muhammad bin Gapo. Tu berat. Baik, habis. Jadi sahabat dulu memang keberuntungannya sahabat dulu dapat lihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semata-mata lihat, kalau tanpa ada orang panggil taufik hidayah daripada Allah, tak ada ubah seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal pun lihat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergaul dengan Nabi, duduk dekat dengan Nabi, tahu Nabi ni bangsa apa, keturunan mana, berjiran tetangga, bahkan berkerabat dengan Nabi, berkeluarga dengan Nabi. Tapi kalau tidak ada taufik hidayah, maka tak akan terima, tak akan membenar dan tak akan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keberuntungan sahabat dulu, mereka ni dapat lihat wajah Nabi, menceritakan pula kepada orang kemudian tentang bagaimana rupa bentuk Nabi kita Muhammad, rupa paras Nabi kita Muhammad, keelokan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cantik segak handsome-nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya orang-orang kemudian seperti kita ni tetap berusaha untuk mengenali Nabi dan rindu untuk melihat wajah dan diri tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu habis. Ku apa dah weh? Masuk dah apa? Masuk dah. Sikit lagi. Sikit lagi. Hadis yang ke-11 pula, haddatsana Sufyan bin Waqi', mencerita akan kami oleh Sufyan bin Waqi'. Qala haddatsana, mencerita akan kami, kata Sufyan, Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi, an Zuhairin, daripada Zuhair, an Abi Ishaq, daripada Abi Ishaq As-Sab'in. Qala, berkata Abu Ishaq As-Sab'in, sa'ala rajulun al-Bara' bin Azib, telah menanya oleh satu orang laki-laki akan Sayyidina Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ni seorang sahabat yang dibilang sebagai sigharus sahabat. Dia masuk Islam sebelum umur 10 tahun. Tu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Yathrib. Dan apabila Nabi kita berhijrah ke Yathrib, peperangan Badar, peperangan pertama berlaku dalam Islam, Bara' bin Azib ni berumur lebih kurang 11 tahun ke 12 tahun. Minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar pergi jihad fi sabilillah. Umur 11, umur 12 kita tak budak kita duk main geng. Bodoh lagi. Ada masa depan,
Sahabat Bara' bin Azib umur 11 tahun 12 tahun tu minta dengan Nabi izin nak pergi keluar ke medan jihad fi sabilillah di peperangan Badar. Istazin li ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah untuk keluar pergi berjihad. Rasulullah kata mu kecil lagi, hei Bara', kecil lagi, gendah lagi. Ya bunyi Rasulullah kata dia gendah, dia pun ambil telana kuda, timbung, dia pun naik atas tu. Ya Rasulullah, aku tinggi dah. Izinkan aku untuk keluar pergi berjihad. Rasulullah yang senyum kata, ngirim pala Rasulullah. Semangat sungguh. Nah, maka peperangan yang disertai oleh Bara' bin Azib ialah peperangan yang kedua, iaitu peperangan Uhud. Nah, jadi Bara' bin Azib, orang tanya kepada dia. Dia tanya mana? Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla saifi? Adakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam cahayanya seperti pedang? Pedang ni maknanya silau mata, tak boleh tengok. Tak boleh nak tengok. Nah. Qala, jawab oleh Bara' bin Azib, la, tidak. Cahaya wajah Nabi bukan seperti pedang sehingga kamu silau tak boleh nak lihat. Bal, bahkan cahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam mislal qamari, wa fi riwayatin mislal qamari lailatal badri. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam cahayanya seumpama cahaya bulan. Dalam riwayat lain, wajah Nabi cahayanya seperti cahaya bulan malam purnama, bahkan lebih bercahaya daripada cahaya bulan malam purnama. Itu. Maka sebab tu kita puji Nabi itu seperti sahabat dah. Nah, ni puji Nabi ke maki Nabi ni? Puji Nabi ni. Siapa kata tak boleh puji Nabi? Nah, Bara' bin Azib puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mana? Bahkan wajah Nabi itu, wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam mislal qamari lailatal badr. Seumpama cahaya bulan purnama yang penuh purnama, maknanya cerah. Jadi kita pun puji Nabi, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Salah ke? Dah. Ini ialah perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, iaitu memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang larang orang puji Nabi pada makna dia suruh caci Nabi. An-nahyu 'anis syai' amrun bididdihi. Tegah daripada buat sesuatu perkara pada makna suruh sebelah lawan bagi perkara yang dia tegah. Jadi jaga-jaga. Kalau kita tak nak puji Nabi, kita duduk senyap. Nah, jangan kita apa puji Nabi. Apa? Awak nak suruh caci Nabi ke macam mana? Sedangkan puji Nabi ni ialah sunnahnya para sahabat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kita sambung semula pula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua,